Kita melihat yang pertama, peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau. Okey, anak-anak sekalian boleh lihat. Ni simbol apa? Merujuk kepada Bank Negara Malaysia. So kalau kita boleh letakkan Bank Negara Malaysia ni berada di mana? Kerajaan tempatan, negeri atau kebangsaan. So kita boleh lihat kepada kerajaan persekutuan. Peranan bank negara, kita melihat apakah peranan bank negara sebenar. Yang pertama, memantau dan mengawal keadaan ekonomi negara termasuk aktiviti-aktiviti perniagaan. So bank negara ni dia bukan memberikan pinjaman, tetapi dia memantau aktiviti-aktiviti ekonomi, juga aktiviti bank perdagangan yang lain. Yang seterusnya, meningkatkan kestabilan kewangan negara, mengawal selia infrastruktur sistem pembayaran negara. Contohnya kita ada debit, pembayaran secara debit, pembayaran secara tunai, kredit dan sebagainya. Itu juga dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Menekankan aspek kecekapan dan keselamatan sistem kewangan negara. Ini semua kita lihat sebagai peranan Bank Negara Malaysia. Kita akan pergi pada apakah peranan sebenar kerajaan pusat, negeri dan tempatan. Apabila kita melihat kepada gambar yang saya sediakan ini, merupakan satu gambar berkaitan dengan Parlimen Malaysia. Apakah peranan Parlimen Malaysia? Mengubal undang-undang negara. So dalam aspek perniagaan, Parlimen Malaysia berperanan untuk mengubal undang-undang perniagaan. Kita lihat kepada Dewan Undangan Negeri. So kalau kita lihat di aspek negeri kita berada di negeri mana? Di negeri Kedah. So kita berada di Dewan Undangan Negeri Kedah, berperanan bagi menjalankan dasar-dasar ataupun mengubah dasar-dasar perniagaan di peringkat negeri. So kita melihat isu tempatan, negara dan serantau. Apakah isu-isu tempatan, isu-isu negara dan isu-isu serantau yang ada di persekitaran perniagaan kita? Kita pergi yang pertama, iaitu isu tempatan. Perniagaan di kawasan setempat. So kalau kita berada di Alor-Star, so Kota Star itu berperanan. Majlis Pembedaran Kota Star itu berperanan dalam kawasan setempat, perniagaan di kawasan setempat. Seterusnya, hubungan perniagaan dengan komuniti dan pengguna tempatan. Tanggungjawab sosial dengan masyarakat sekeliling. Maksudnya, hubungan perniagaan dengan tanggungjawabnya terhadap masyarakat sekeliling. Contohnya, premis mesti dalam keadaan yang bersih dan sebagainya. Faktor sosial budaya dengan masyarakat setempat. So, peniaga mesti memahami apakah faktor sosial budaya tempatan itu sendiri sebelum menjalankan sesebuah perniagaan. Kita pergi isu yang lagi besar sedikit, iaitu isu negara. Dalam isu negara, kita melihat pada isu inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi merupakan masalah di dalam ekonomi. Di dalam masalah ekonomi, inflasi kita lihat bahawa kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Malah deflasi, penurunan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Oleh itu, kerajaan perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatasi kedua-dua masalah ini. Kita lihat yang seterusnya, isu pendapatan negara, di mana kerajaan perlu mencari pendapatan negara bagi membelanjakannya kepada rakyat. Contohnya yang kita tahu adalah melalui cukai yang dipungut oleh kerajaan. Isu kemelesitan ekonomi. So kalau kemelesitan ekonomi berlaku, akan berlaku pengangguran. So apa yang kita tahu, COVID-19 telah menyebabkan kemelesitan ekonomi yang sangat-sangat mendadak. Oleh itu pengangguran berlaku. Di situ kita lihat sebagai peranan kerajaan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Kita lihat seterusnya isu kadar pertumbuhan ekonomi. So, kadar pertumbuhan means kita melihat kepada kadar pendapatan KDNK bagi sesebuah negara. Dalam isu serantau, kita melihat berkaitan dengan hubungan Malaysia dengan negara jiran. Sebagai contoh, kita mengeksport kelapa sawit kita keluar negara. Itu hubungan. So kita juga mengimport padi dan sebagainya daripada Thailand. Itu juga kita melihat pada hubungan perniagaan kita dengan negara luar. Means kita melihat hubungan ini melalui hubungan diplomatik. Okay? Seterusnya, hubungan contoh-contoh negara yang kita berhubung adalah seperti Singapura, Indonesia dan Thailand. Okay, kita lihat peranan kerajaan pusat. Di sini saya akan tekankan dahulu, iaitu kerajaan pusat itu kerajaan yang lebih besar. Kita akan pergi kepada kerajaan negeri dan akhirnya kita akan pergi kepada kerajaan tempatan. Okey, kita lihat aspek yang pertama, kerajaan pusat. Yang pertama kita lihat peranan dari aspek perundangan.
Kerajaan pusat kita tahu dia mengubal undang-undang. Sebentar tadi saya dah tunjukkan gambar berkaitan dengan Dewan Parlimen, itu Dewan Rakyat, itu peranan dia sebagai pengubal undang-undang. Kita melihat yang seterusnya itu perlindungan pengguna. So kerajaan persekutuan juga berperanan dalam melindungi hak-hak pengguna. Seterusnya kita lihat kepada pelepasan cukai. Itu dari aspek perundangan. Kita lihat seterusnya dari aspek kewangan. Dari aspek kewangan kita lihat dari aspek pembiayaan. Contohnya kita ada MARA, kita ada tekun, kita ada MOSTI yang menggalakkan geran-geran berkaitan dengan R&D dan sebagainya. Seterusnya aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Kita melihat peranan kerajaan persekutuan berkaitan dengan aktiviti promosi, aktiviti latihan dan pembangunan. So kalau kita lihat aktiviti promosi sebagai contoh, kita ada Matrik. Matrik mempromosikan perdagangan Malaysia keluar negara. Aktiviti latihan dan pembangunan, kita lihat MARA memberikan latihan. Bukan saja MARA ni memberikan pembiayaan, malah memberikan latihan kepada para usahawan kita untuk dia teruskan perniagaan. Dan last adalah aktiviti penyelidikan dan pembangunan di bawah agensi kerajaan yang kita kenali sebagai MOSTI. Kita lihat kepada kerajaan yang agak sederhana lah, macam kecil sikit lah. Kita lihat pada kerajaan negeri. Peranan kerajaan negeri mengeluarkan lesen-lesen perniagaan. Sebagai contoh, kalau nak berniaga di Kedah, so kerajaan negeri Kedah akan mengeluarkan lesen perniagaan. Mewujudkan kawasan industri. Kenapa saya kata mewujudkan kawasan industri? Kita relatekan juga dengan situasi kita di Kedah. Contohnya di Kulim. Kita lihat Kulim adalah kawasan industri yang sangat besar. Siapakah yang mewujudkan kawasan industri tersebut? Jawapannya adalah kerajaan negeri Kedah. Seterusnya membuat promosi menarik pelabur tempatan dan asing. Kenapa pelaburan ini sangat penting? Pelaburan ini penting untuk kita menggalakkan lagi, merancangkan lagi perniagaan dan sebagai penyumbang modal kepada agensi-agensi perniagaan yang lain. Bantuan kepada usahawan baharu dan pembentukan syarikat berkepentingan kerajaan. Contohnya kita ada BD-BD di Kedah. Ini semua adalah peranan kerajaan negeri. So kalau kita lihat di sini, kalau awak relatekan apa yang saya katakan di sini dengan kehidupan awak, perkara ini akan menjadi lebih mudah. Kita lihat seterusnya peranan kerajaan tempatan. Kalau awak berada di Sungai Petani, means kerajaan tempatan, kita ada Majlis Daerah Sungai Petani, kita ada Majlis Pembandaran Sungai Petani, kita ada Majlis Daerah SIK dan sebagainya. So apakah peranan majlis-majlis daerah ini? Yang pertama, menyediakan kemudahan infrastruktur awam. Contohnya kita ada stesen bas, kita ada tempat untuk berniaga dan sebagainya. Itu juga dibekalkan oleh pihak berkuasa tempatan. Mewujudkan pusat-pusat perniagaan. Mengawal tahap kesihatan awam dan keselamatan. Contohnya permis perniagaan yang kotor. So akan dikompon oleh pihak berkuasa tempatan. Pelaksanaan tanggungjawab sosial yang meliputi pembangunan kemudahan awam. Kita lihat seterusnya. Peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, kita tidak melihat kepada kerajaan negeri atau tempatan, tetapi kita melihat kepada kerajaan persekutuan. Apakah peranan yang utama dimainkan oleh kerajaan persekutuan? Dari aspek tempatan, apa yang kerajaan persekutuan akan lakukan? Mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, kita di negeri Kedah, kita ada pelbagai industri-industri. Contohnya kita ada Langkawi dan sebagainya. Langkawi terkenal dengan minyak gamat. Siapa memainkan peranan yang sangat penting? Adalah di bawah kerajaan persekutuan. Dari aspek negara, kita ada dua dasar fiskal dan dasar kewangan. So, kedua-dua dasar ini berperanan bagi menyelesaikan masalah ekonomi, iaitu masalah inflasi dan deflasi. So anak-anak perlu ingat, masalah ekonomi yang kita akan belajar sahaja untuk perniagaan. Even kalau keluar SPM tahun ini, dua masalah ini saja, inflasi dan deflasi. Bagaimana mengatasinya? Kita ada melalui dua dasar, iaitu dasar fiskal dan dasar kewangan. Dan akhir sekali kita melihat dari aspek serantau. Serantau ini kita melihat dari aspek menggalakkan ekspor. Sebagai contoh, kenapa kita perlu menggalakkan ekspor? Sebab apa? Bila ekspor digalakkan, barang kita banyak dijual ke luar negara, dia menyumbang balik kepada pendapatan negara. Kalau kita kata kita tak buat ekspor, kita just jual saja di dalam negara, so dia tidak membantu kepada ekonomi secara
keseluruhan. Oleh itu, ekspor perlu diadakan bagi menggalakkan lagi ekonomi kita, membesarkan lagi ekonomi. Peranan kerajaan kita lihat dari aspek tempatan, perkembangan perniagaan membantu meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Maksudnya kita membantu penduduk setempat kita untuk membeli dan menjual dengan lebih pesat. Penduduk berbelanja lebih dan membantu memacu pertumbuhan ekonomi setempat. Kita menggalakkan pembelian daripada masyarakat setempat. Okey, ini masalah ekonomi yang saya akan tekankan. Dan saya mungkin kita doa samalah bahawa masalah ekonomi ini akan keluar di dalam SPM 2020. Bila saya analisis, masalah ekonomi kertas 2 tak pernah keluar lagi. Oleh itu sama-sama kita lihat. Apa itu inflasi? Mudah saja, inflasi adalah kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Sebagai contoh, kalau awak tengok harga ayam di musim perayaan semakin meningkat. Kenapa? Kerana wujudnya inflasi. Wang banyak di pasaran tetapi tidak dapat beli barang dan perkhidmatan. Banyak sangat dalam teori ekonomi kata wang terlalu banyak di dalam persekitaran perniagaan. Namun penawaran itu menjadi kurang, menyebabkan harga akan meningkat. Punca dia peningkatan harga dan perkhidmatan melebihi penawaran. So, harga meningkat tetapi penawaran itu menjadi kurang, namun permintaan meningkat. Kenaikan kos pengeluaran kita panggil sebagai inflasi tolakan kos. Maksud inflasi tolakan kos ini, kenaikan produk disebabkan oleh kenaikan harga bahan mentah. Contoh, zaman dulu kita panggil sebagai cuk keria lah. Kalau saya tahu kasi panggil cuk keria ataupun kuih keria. Mungkin kita boleh dapat 10 sen 20 sen ataupun sekupang 2 kupang. Tapi meningkat kepada 5 kupang ataupun RM1 sebagai contoh. Kerana apa? Kerana berlakunya kenaikan kos pengeluaran. Kita panggil sebagai inflasi tolakan kos. Kenaikan harga bahan mentah disebabkan oleh kenaikan harga bahan mentah. Sebagai contoh kat sini kita lihat. Dulu RM50 kita boleh beli penuh troli. Zaman, saya katakan ini zaman 2000. Dulu ni kita panggil kata 1990 katakan. Yang tengah-tengah ni 2000 tamat zaman 2000. Agak kurang sedikit. Namun saya boleh ramalkan pada 2020 dengan RM50 hanya satu beg ini saja yang boleh. Di sini kita boleh simpulkan bahawa kuasa beli pengguna semakin berkurang dengan nilai wang yang sama. Itu juga kita boleh klasifikasikan ianya sebagai inflasi. Kita lihat peranan kerajaan secara keseluruhan. Yang pertama, menggalakkan pelaburan untuk meningkatkan pengeluaran. Of course, kerajaan Persatuan dia akan menggalakkan pelaburan untuk pengeluaran. Maksudnya dia akan panggil mana-mana pelabur daripada dalam dan luar negara untuk melabur. Contohnya kita ada Bursa Saham Malaysia. Di situ juga dia akan merancangkan aktiviti pelaburan. Seterusnya, pemberian subsidi kepada pengeluar. So maksudnya bila pemberian subsidi ini berlaku, dia akan meringankan lagi. Contohnya kita ada pemberian subsidi untuk baja untuk sawah padi dan sebagainya. So dia akan meringankan lagi industri-industri padi di Kedah. Meningkatkan kadar faedah, menggalakkan simpanan. So peranan kerajaan melalui bank negara, dia akan meningkatkan kadar faedah. Tujuan dia untuk menggalakkan simpanan. So kita lebih menyimpan. Kita lihat seterusnya melalui dasar kerajaan, iaitu melalui ekspor dan import barang. Kita lihat seterusnya deflasi. Deflasi adalah kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Maksud di sini, kalau inflasi kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan, tetapi deflasi kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Maksud di sini, harga memang makin murah, namun kuasa beli juga akan menurun disebabkan oleh deflasi ini adalah mengakibatkan pengangguran. So bila pengangguran berlaku, masyarakat tak ada duit untuk membeli walaupun harga yang murah. Kadar pengangguran akan meningkat. Kebiasaannya deflasi ini kita akan kaitkan dengan satu pengangguran kita panggil sebagai pengangguran kitaran. Di mana kita melihat pengangguran kitaran berlaku disebabkan oleh deflasi. Punca kenapa deflasi ini berlaku?
permintaan jatuh kerana penduduk tidak mampu membeli barang dan perkhidmatan. Sebab deflasi, efek adalah pengangguran. Bila pengangguran berlaku, masyarakat tak ada duit dah nak beli. Oleh itu, kuasa beli juga akan semakin berkurang. Penduduk meramal harga barang akan jatuh berterusan dan menangguh pembelian, juga melibatkan deflasi. Okey, di sini saya pelajar-pelajar saya selalu confuse sedikit. So dilihat kepada inflasi itu masalah, tetapi deflasi ada satu kelebihan. Ini juga masalah kepada ekonomi. Okey, kita lihat apakah peranan kerajaan bagi mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, untuk kita perlu menurunkan kadar cukai untuk meningkatkan pendapatan boleh guna penduduk. So katakanlah kadar cukai kita semakin kurang, so kuasa beli kita semakin merancang. Pengguna boleh berbelanja dengan lebih, menurunkan kadar cukai ekspor. Di mana kita lihat penurunan kadar cukai berupaya merancangkan aktiviti ekonomi. Memberi perkhidmatan, nasihat dan perundingan. Mendidik pengguna menggunakan sumber secara optimal. Maksudnya kita menggunakan satu-satu sumber dengan sebaik yang mungkin, tiada sebarang pembaziran. Contoh di sini meningkatkan ekspor. Katakanlah kita ada lebihan beras. Kalau berlakunya lebihan beras, okey, kita tak ekspor ke luar negara, harga beras akan semakin jatuh. Oleh itu kita perlu mencari permintaan daripada luar bagi menstabilkan harga beras. That's why meningkatkan ekspor mampu mengalangi masalah ekonomi. Dasar kewangan negara, menurunkan kadar faedah. Rakyat keluarkan simpanan untuk berbelanja. Kita turunkan kadar faedah, so rakyat boleh keluarkan simpanan diorang untuk berbelanja. Kerajaan akan meningkatkan perbelanjaan negara dengan melaksanakan projek-projek pembangunan bagi menghasilkan peluang-peluang pekerjaan. Okay, so sekarang banyak sangat isu pengangguran. Oleh itu saya melihat kerajaan telah membuat pelbagai inisiatif bagi mengatasi masalah pengangguran. Okey, kita lihat kepada dua perkara ni yang saya nak tekankan. Mungkin kita doa sama-sama ini akan keluar untuk tahun ini, untuk SPM 2020 insya-Allah. Melalui dasar fiskal dan dasar kewangan. Okey, kalau kita lihat kepada dasar fiskal. Dasar fiskal ialah langkah-langkah kerajaan di dalam mengubah perbelanjaan kerajaan dan sistem atau kadar cukai yang terdapat di dalam negara. Anak-anak sekalian melihat pada dasar fiskal kepada dua perkara. Yang pertama, perbelanjaan kerajaan. Yang kedua, kadar cukai. Di mana perbelanjaan kerajaan saya simbolkan ia sebagai G for government dan tax untuk kadar cukai. Kita lihat seterusnya adalah dasar kewangan. Dasar kewangan ialah tindakan oleh bank pusat atau bank negara untuk mempengaruhi ekonomi dengan mengawal bekalan wang dan mengubah kadar bunga dalam negara. So kita lihat mulai dasar kewangan kepada dua elemen. Yang pertama kita lihat pada elemen penawaran wang dan kadar bunga. Kita lihat dasar fiskal. Ada hadiah untuk anak-anak sekalian. Saya mencipta satu piramid, kita panggil sebagai piramid ID. Piramid ID stand for inflasi dan deflasi. So kita lihat melalui piramid ID ini bagaimana kerajaan mengatasi masalah fiskal dan melalui masalah deflasi dan inflasi melalui dasar fiskal. Okay, saya ciptakan satu inovasi untuk anak-anak semua. Okay, kita lihat macam mana anak-anak nak faham berkaitan dengan dasar fiskal mengatasi masalah inflasi dan deflasi. Kita lihat bagaimana dasar fiskal mengatasi inflasi. Kita tahu definisi inflasi adalah kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Oleh itu, menandakan harga itu sebagai P. P apa? P meningkat. Seterusnya kita pergi T. T adalah cukai. Cukai apa? Cukai kerajaan. Tax, T for tax. Cukai kerajaan. Dan G, government. Government adalah perbelanjaan kerajaan. Untuk memahami konsep T dan G, sebelum kerajaan berbelanja untuk kegunaan rakyatnya, kerajaan akan mengambil cukai. Akan memungut cukai daripada orang ramai. Itu kita panggil sebagai pendapatan kerajaan. Ini kita lihat sebagai pendapatan kerajaan dan ini kita lihat sebagai perbelanjaan kerajaan. Bagaimana kerajaan mengatasi inflasi? Okay, kita lihat.
Okey. Kerajaan mengatasi inflasi melalui, kita lihat yang pertama, meningkatkan kadar cukai. Okey, lihat di sini. Bila meningkatkan kadar cukai, automatically perbelanjaan kerajaan akan dikurangkan. Bagaimana pula kerajaan mengatasi deflasi? Kita tahu maksud deflasi, penurunan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Bila mengatasi deflasi, oleh itu kerajaan akan menurunkan kadar cukai dan meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Okay. Oleh itu dasar fiskal dia ada dua mekanisme yang anak-anak perlu tahu, T dan G. Ya. Kita pergi kepada dasar kewangan. Bagaimana dasar kewangan mengatasi inflasi? Kita lihat P meningkat. Kenapa P meningkat? Kerana inflasi membawa masuk peningkatkan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. KKF adalah kadar faedah dan PW adalah penawaran wang. So di sini kita lihat bagaimana kerajaan mengatasi inflasi melalui dasar kewangan, iaitu melalui mekanisme KF dan PW. Kita melihat di sini apabila harga meningkat, kadar faedah juga akan ditingkatkan dan penawaran wang akan dikurangkan. Seterusnya, melalui deflasi, iaitu penurunan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan, bagaimana kerajaan mengatasinya melalui KF dan PW, di mana kadar faedah akan diturunkan dan penawaran wang ditingkatkan. Boleh saya simpulkan di sini bahawa peningkatan harga berkadar langsung dengan kadar faedah. Ini bermakna apabila berlakunya peningkatan harga secara berterusan, oleh itu kadar faedah juga akan ditingkatkan. Okay, kita lihat peranan kerajaan dari aspek guna tenaga. Okay. Apa itu guna tenaga? Guna tenaga kita lihat di sini adalah jumlah orang yang bekerja di dalam sesebuah negara. Okay, simple saja. Namun kita pergi kepada apa yang dikatakan sebagai guna tenaga penuh ataupun kita panggil GTP. Guna tenaga penuh adalah kadar pengangguran kurang daripada 4%. Ada pelajar bertanya pada saya, kenapa tidak 100%? Kerana penuh itu merujuk kepada 100%. Okay, 4% ini disebabkan oleh mana-mana negara di dunia akan menghadapi pengangguran geseran. Okay? Maksud pengangguran di geseran ini anak-anak, pengangguran yang berlaku hanya sementara saja. Pengangguran geseran berlaku apabila pekerja berhenti bekerja dan mencari pekerjaan tetapi tidak mendapat pekerjaan dengan serta-merta. Sebagai contoh, okay? Mungkin abang-abang awak daripada universiti, keluar universiti, rehat seketika di rumah sebelum mencari pekerjaan. Maksud di situ kita melihat sebagai pengangguran geseran. Ataupun satu pekerja yang telah diberhentikan kerja untuk COVID-19, dia nak cari kerja lain. Itu juga kita lihat sebagai pengangguran geseran. Jika guna tenaga gagal mencapai GTP, maka menyebabkan wujud pengangguran. Oleh itu, saya boleh simpulkan bahawa kadar pengangguran lebih daripada 4%, kita melihat kepada kadar pengangguran yang serius. Di mana pengangguran kita boleh bahagikan kepada 4. Yang pertama, pengangguran bermusim. Apabila pekerja bekerja untuk jangka masa yang pendek, ataupun kita boleh klasifikasikan sebagai pekerja kontrak. Saya suka beri contoh berkaitan dengan syarikat Yusof Tayyub, di mana syarikat Yusof Tayyub ni memerlukan pekerja pada musim Ramadan saja. Okay, pada musim Ramadan habis saja. So, orang tak perlukan pekerja-pekerja dia. So, dia akan kontrakkan pekerja-pekerja tersebut pada waktu-waktu tertentu. Okay, untuk jangka masa yang pendek. Seterusnya, kita pergi kepada pengangguran kitaran. Berlaku apabila keadaan ekonomi meleset. Di sini kita boleh kaitkan juga dengan deflasi. So, pembuangan dan pengurangan pekerja akan berlaku. Okay, ingat pengangguran kitaran kita kaitkan dengan kitaran ekonomi. Maksud di sini apabila ekonomi itu down ataupun mengalami deflasi dan sebagainya,
pengangguran kitaran akan berlaku. Next, kita pergi kepada pengangguran teknologi. Penggunaan teknologi menggantikan tenaga buruh. Sebagai contoh, mesin-mesin yang berada di kilang-kilang, ataupun robot yang telah mengambil alih tanggungjawab pekerja-pekerja lain, itu kita panggil sebagai berupaya mewujudkan pengangguran teknologi. And the last pengangguran adalah pengangguran struktur. Perubahan secara keseluruhan apabila kemahiran tertentu tidak diperlukan. Sebagai contoh, ini kita panggil sebagai tanggapan saja. Sekiranya Malaysia kata fokusnya kepada daripada industri pertanian pergi kepada industri otomotif, secara keseluruhannya perlu bertindak ke arah kepada otomotif. Namun apabila berlaku ketidakmahiran pekerja pertanian pergi ke otomotif, akan menyebabkan pengangguran struktur itu berlaku. So kita lihat apakah peranan kerajaan bagi mengatasi masalah pengangguran ini. Kita lihat yang pertama, pengangguran bermusim. Kerajaan akan memberikan insentif kepada pihak berniaga seperti pengecualian cukai untuk membenarkan pekerja terus bekerja. Ini membuktikan bahawa pengangguran bermusim ini, pekerja secara kontrak perlu bantuan daripada pihak kerajaan. Oleh itu kerajaan akan support mana-mana company untuk memastikan company ini boleh memilih ataupun boleh melanjutkan kontrak pekerja-pekerja yang sedia ada. Seterusnya, pengangguran kitaran, iaitu disebabkan oleh faktor ekonomi. Melaksanakan dasar fiskal. Ingat, bila pengangguran kitaran ada dua saja, boleh dasar fiskal dan dasar kewangan untuk mengatasi kemelisitan ekonomi. Kita ada pengangguran teknologi, membenarkan penggunaan mesin-mesin moden untuk melakukan pekerjaan tertentu saja. Macam tadilah saya katakan, hanya untuk tugasan yang tidak dapat dilaksanakan oleh tenaga buruh saja kita beli. Maksudnya pengangguran teknologi bagaimana mengatasi, boleh saya simpulkan, kita perlu ada keseimbangan di antara penggunaan teknologi dan sumber manusia. Oleh itu kita berupaya mengurangkan pengangguran teknologi. Ini maksudnya kita jangan tolak penggunaan teknologi di dalam industri, namun keseimbangan di antara sumber manusia dan sumber teknologi perlu wujud. Pengangguran terakhir adalah bagaimana kerajaan mengatasi masalah membuat perancangan ekonomi. Maksudnya, macam tadi saya beri contoh, daripada pertanian pergi kepada industri otomotif, kerajaan kata totally kita akan pergi ke otomotif tanpa ada pertanian. Itu bukan perancangan yang baik. So kerajaan perlu membuat satu perancangan pengubahan struktur industri tersebut sesuai dengan trend perubahan ekonomi dan perniagaan global. So bagaimana nak mengatasi penggunaan struktur? Kita masih sesuai dengan trend ekonomi. So sekarang kita lihat trend ekonomi digital ataupun kita e-dagang, e-pemasaran dan sebagainya, itu juga berupaya mengurangkan pengangguran